Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Sidin Martian anda bersama saya Fazim. Laporan bedah siasat mengenai padang Stadium Nasional Bukit Jalil SMBJ yang dilaporkan rosak akan dikeluarkan minggu ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayo menjelaskan bedah siasat di peringkat pihak kementerian telah selesai dan akan dibentangkan kepada Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Tambahana hasil dapatan tidak akan didedahkan kepada umum kerana melibatkan siasatan dalaman yang dilakukan KBS dan PSM untuk mengelakkan isu berkenaan tidak berulang. Cuma laporan tersebut perlu dibentangkan untuk bot dulu dan sekarang sudah penghujung tahun, board meeting akan dijadualkan awal bulan Januari untuk board adopt keputusan dan kita akan mengambil langkah penambahbaikan. Isu padang berkenaan menjadi kritikan hangat peminat bola sepak tanah air selepas berada dalam keadaan teruk pada final Piala Malaysia. NSMBJ digunakan untuk penganjuran sebuah konsert antarabangsa November lalu. Sementara itu, Hana lega selepas Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Norza Zakaria kekal memimpin BAM hingga tamat penggal 2025. Jelasnya perancangan program Road to Gold tahun depan memberi tumpuan persiapan Olimpik 2024 dengan bermula Januari. Perancangan Road to Gold untuk tahun depan, kita boleh bulan Januari masuk saja kita boleh larilah dengan rancangan persiapan untuk Olimpik nanti. Sekarang ini proses untuk pemain badminton adalah untuk mereka melayakkan diri, masuk dulu, kelayakan dalam sekolah itu adalah fokus kita lah. KBS menaruh keyakinan negeri Kedah mampu melahirkan lebih ramai pemain bertaraf antarabangsa seperti atlet wanita kebangsaan S. Sivasanggari dan Aifa Azman. Ini akan dibantu dengan fasiliti bertaraf antarabangsa dimiliki pusat skuash negeri itu yang bernilai 10.8 juta ringgit. Menterinya Hanayo berkata pusat skuash itu mampu digunakan bagi program pembangunan bakat serta kejohanan. Dengan penambahan fasiliti ini, 8 court ini, saya percaya negeri Kedah sekarang boleh membuat, menganjurkan lebih banyak lagi tournament pada tahun depan kerana mereka ada fasiliti first class seperti ini dan bakat-bakat baru juga merupakan mereka mempunyai ruang kapasiti yang double lah, 2 kali ganda fasiliti sedia ada untuk mereka masukkan lebih banyak lagi atlet untuk berlatih. Pusat skuash berkenaan siap sepenuhnya pada 20 Ogos lalu dan turut dilengkapi dengan astaka penonton, surau dan bilik teknikal. Dalam perkembangan kejohanan badminton para antarabangsa Faza Dubai, Kem Negara menutup tirai kejohanan 2023 dengan membawa pulang 3 pingat emas. 2 daripada 3 emas Malaysia disumbangkan Muhammad Faris Anwar dalam acara perseorangan lelaki SU5. Muhammad Faris menumpaskan rakan senegara Chia Lik Hao 21-19, 21-19 di final sebelum mereka cemerlang merangkul emas kategori beregu lelaki SU5. Gandingan negara itu menumpaskan pasangan Taiwan Fang Zheng Yu Gu Yu Pu 21-1, 21-10. Melengkapkan pencapaian 3 emas di Dubai adalah Muhammad Amin Burhanuddin yang mengungguli acara perseorangan lelaki SL4 dengan menewaskan gandingan India 21-13, 21-16. Kejohanan badminton para antarabangsa Faza Dubai merupakan kejohanan terakhir bagi mengumpul mata kelayakan ke Tamasya Sukan Paralimpik Paris 2024 untuk tahun ini. Selepas 4 tahun, kejohanan bola sepak Piala Sultan Selangor TSSC kembali diadakan secara besar-besaran. Pengerusi dan pengurus pasukan TSSC Tan Sri Abdul Karim Munisa memaklumkan kejohanan berkenaan menawarkan trofi berprestij TSSC dan hadiah wang tunai RM80,000. Edisi ke-20 itu akan menampilkan pasukan pilihan dari Selangor dan Singapura bagi mengembalikan semula nostalgia pertembungan antara kedua-dua pasukan gergasi itu. Kejohanan akan berlangsung pada 17 Ogos tahun depan di Stadium Merdeka. Kalau kita halusi, Piala Sultan Selangor ini merupakan cetusan idea Duli Yang Maha Mulia Tuanku, iaitu untuk mengembalikan nostalgia yang lepas
di mana Selangor dan Singapura merupakan dua pasukan gergasi, the rivalry team yang always akan bertembung di peringkat akhir. TSSC terakhir diadakan pada 2019 di mana Selangor menewaskan Singapura 1-0. Seramai 1,000 peserta dari 15 negara dijangka menyertai 2024 ASEAN Cup International Regatta ACIR di Angkor Melaka pada Oktober tahun depan. Antara negara yang mengambil bahagian adalah Jepun, China dan negara ASEAN. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pelbagai aktiviti diadakan sepanjang perlumbaan berkenaan. 8 aktiviti yang akan kita adakan sepanjang tempoh ASEAN International Regatta ini. Kita ada pertandingan, kita ada Regatta Village, kita ada simulator sailing, kita ada experience sailing, kita ada student program, kita ada music festival, kita ada ASEAN Culture Festival dan kita ada pameran-pameran mengenai bahan-bahan mengenai kegiatan regatta ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian ACIR di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Pengurus pasukan Dota 2, wanita negara Tiffany Lim berharap kejayaan membawa pulang pingat emas di Global Esports Game GEG Riyadh, Arab Saudi akan menyelahkan potensi wanita dalam e-sukan. Tiffany akui isu penajaan masih menjadi kekangan utama meskipun pasukannya telah mencapai pelbagai kejayaan di peringkat antarabangsa. That there aren't a lot of sponsors around for female teams, especially in the esports scene. So I'm not sure whether it's an issue with PC gaming or like mobile games being trending nowadays, but that's how the girls have been dealing with the situation. Sebelum ini, pasukannya juga berjaya membawa pulang pingat emas di kejohanan e-sukan Commonwealth Birmingham 2022 ketika e-sukan dijadikan sukan demonstrasi. Selepas 5 tahun, negara kembali digegarkan dengan deruman kereta lumba rally pada penganjuran kejohanan rally antarabangsa Malaysia 2024 MIRC. Pengarah program Datuk Seri Muhammad Kafi Ikhwan Abdul Latif memaklumkan kejohanan itu akan menampilkan pelumba dari beberapa negeri seperti Thailand, India, New Zealand dan Australia. Saingan bakal melibatkan 2 lokasi iaitu di Tapak Karnival Felda Pancing dan Tapak Karnival Bandar Kuantan Pahang. Sukareli yang kita buat, kita akan menarik golongan-golongan muda untuk datang, untuk melihat sukareli. Pasal sebelum ni kita difahamkan kalau ada sukareli yang datang mungkin circle yang begitu kecil kerana tak didedahkan dengan kelebihan atau keseronokan yang ada pada sukareli. Bola Sepak Liga Juara-Juara Eropah UCL, juara bertahan Manchester City bakal berdepan kelab Denmark FC Copenhagen hasil undian pusingan 16 terakhir yang berlangsung semalam. Bekas pemain Chelsea John Terry diberikan peranan dalam proses undian tersebut. Mengikut prestasi semasa, skuad kendalian Pep Guardiola dijangka tidak berdepan masalah untuk mara selepas menang kesemua 6 perlawanan untuk menguasai kedudukan teratas kumpulan G. Sementara Copenhagen hanya berjaya menang 2 pertemuan meskipun bergelar naib juara kumpulan A. Real Madrid yang tewas aksi final ke atas City musim lalu pula diundi menentang RB Leipzig. Berdasarkan pertemuan terakhir, juara 14 kali UCL itu tewas 2-3 ke atas Leipzig semasa aksi peringkat kumpulan F musim lalu. City dan Real masing-masing akan berkunjung ke tempat lawan pada 14 Februari 2024 untuk aksi timbal balik pertama. Dan berikut putusan undian 12 lagi pasukan.
Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Sidang Martiam, saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.